Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Untuk waktu ini Bijak Wang bersama dengan Dr. Niki Syuhada. Anda boleh bersama dengan kami 0326927939 dan bersempena dengan sambutan Hari Kemerdekaan ke-56. 56 tahun kita merdeka. Dan topik kita pada hari ini, transformasi pengurusan keuangan dalam kalangan masyarakat kita, yang akan dirungkai sendiri oleh Dr. Niki Syuhada, memberi beberapa tips untuk kita bijak berniaga, bijak melabur, bijak menyimpan wang dan semestinya. Dr. Niki Syuhada di studio waktunya. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Baik. Salam ceria kepada semua pendengar-pendengar Bijak Wang. Bijak sana, bijak sini. Ya, okey. Dan transformasi pengurusan keuangan. 56 tahun kita merdeka dan mungkin ini satu anjakan yang perlu dilakukan dalam kehidupan kita, Doktor. 56 tahun tak boleh lagi duduk ditakuk lama ya untuk kita dalam bidang keuangan khususnya. Ya, sebenarnya negara kita telah sangat-sangat maju di waktu kini ya. Di mana negara kita sekarang memanjat di tangga yang ke-12 jika kita ingin melihat transformasi ekonomi negara. Minta maaf. Okey. Hari pertama minyak naik 20 sen, suara pun dah tak ada. Okay. Jadi transformasi negara telah di tangga ke-12 Okey. dari segi ekonomi yang makin baik ya. Tetapi adakah itu satu perkara yang betul bagi diri kita? Adakah kita telah maju sedemikian? Adakah antara kita yang mendengar sekarang telah maju sedemikian? Kenapa hari ini kita nak cerita 50 tahun merdeka? Tetapi kemiskinan masih adalah satu perkara yang menjadi belenggu bagi golongan Bumiputera. Dekat sini saya ada nombornya, 74.7% isi rumah yang berpendapatan kurang daripada RM2,000 adalah Bumiputera. Ya. Jadi kalau kita kata ada 100% yang berpendapatan kurang daripada RM2,000 sebulan, seluruh isi rumah, maksudnya jika suami isteri bekerja pun below RM2,000, di bawah RM2,000. Jika suami saja atau isteri saja bekerja pun bawah RM2,000. Ya. Jadi kalau ada 100%, maknanya 74.7, maknanya 75% merupakan golongan Bumiputera. Agak kritikal peratusan. Sangat kritikal. Sangat kritikal. Jadi 43% graduan Bumiputera hanya dapat kerja selepas 3 bulan Tamat belajar. Makna selepas mereka keluar daripada universiti, mereka tidak ada hala tuju lagi. Itu bukan kita tengok dari segi mereka tak dapat kerja tu, tapi merupakan mereka tidak mencarinya sebelum, atau tidak membuat planning, tidak membuat perancangan. Ya. Kerana 3 bulan ke atas, ada yang sampai 3 tahun tidak mendapat pekerjaan. Ya. Atau tidak mendapat pendapatan lah. Ya. Kalau tidak pekerjaan pun mungkin tidak berniaga, jadi tidak mendapat pendapatan. Dan ramai, kalau kita lihat majikan, dia akan merungut tentang tahap dan kualiti kebolehan tenaga kerja yang didapati di kalangan Bumiputera. Contohnya, ramai majikan akan merungut graduan tiada fokus. Maksudnya bekerja 3 bulan di sini, berhenti, keluar cari kerja lain, lagi 3 bulan di tempat lain, kemudian 6 bulan di tempat lain. Dan kalau tengok resume, bila kita buat interview, ramai majikan akan merungut dah 5 kerja tahun ni. Dalam tempoh setahun. Dalam setahun dah 5 majikan. Jadi mereka tiada fokus atau tiada daya untuk bertahan lama. Ya. Jadi ini menyebabkan majikan tidak mendapat tenaga kerja yang baik dari kalangan kebanyakannya Bumiputera. Jadi merungut mereka ni kerana graduan tiada kualiti, kurang keyakinan diri, tidak mahu ke depan di tempat kerja, ya. Lemah berkomunikasi, dan apabila berkomunikasi yang diperlukan mungkin setengah-setengah perniagaan, dan majikan memerlukan berbahasa Inggeris dengan baik. Itu kebanyakannya kurang didapati sekarang. Graduan Bumiputera yang fasih
berbahasa dan berkomunikasi dalam bahasa Inggeris dan maupun bahasa Malaysia. Itu pun lemah juga. Ya, lemah berkomunikasi secara general, secara yang diperlukan di tempat kerja. Jadi inilah yang menyebabkan kita mesti melihat di mana kita boleh bantu, apa yang kita patut buat. Kerana 57% graduan Bumiputera hanya suka atau okey dengan gaji lebih kurang 1,500 sebulan. Bermaksud dia mempunyai satu tanggapan bahawa itu okey, 1,500, dan jika dibandingkan dengan pendapatan orang-orang lain di luar sana yang sangat jauh beza dia, mereka hanya okey dengan 1,500 dan mereka mempunyai ijazah. Mereka adalah graduan yang sepatutnya boleh dapat lebih, boleh demand 4-5 ribu gaji setelah keluar. Ya. So ini yang hari ini kita nak bincangkan, transformasi. Saya harap jika ada antara rakan-rakan di luar sana ingin berkongsi atau memberikan pandangan apa yang harus kita buat. Kerana melihat kepada statistik ini, kita perlu melakukan satu perubahan, transformasi diri kita. Dan malam tadi juga kita tahu barang-barang tidak akan berkurang, malahan barang-barang akan naik harganya. Apakah yang kita akan buat? Adakah kita akan duduk merungut dan menyalahkan orang lain dan menyakiti hati kita sendiri, atau kita akan cari suatu solution atau cara untuk keluar daripada ini? Sebenarnya lebih senang untuk kita nak komplain, marah orang lain tentang suatu perkara yang kita rasa perit. Tapi kadang kita lihat macam seperti contoh malam tadi, harga minyak naik, ramai yang menyalahkan pihak pemerintah kan, padahal mereka tidak tahu. Kita tidak pernah menyalahkan diri kita atau mencari kelebihan diri kita. Jadi ramai yang akan cakap, nak berniaga doktor, tapi macam mana tak ada modal. Permulaannya tu tak ada modal. Maksud dia tak ada modal duit. Saya ingin nyatakan kat sini, kalau kita nak berniaga, modal duit tu nombor 2, modal diri nombor 1. Jadi modal diri sangat penting. Di mana pertama sekali kita kena merubahkan banyak perubahan positif dalam diri kita. Contohnya ramai akan cakap, saya tak ada modal, kerajaan pun tak nak bantu, bank lagilah, kalau saya nak pergi bank lagi orang tak ada duit lagi, bank tak nak kasih, dia kata. Ramai yang macam tu, saya faham. Ya, tetapi jika kita betul-betul mencari sumber, sebenarnya banyak sumber ya. So antaranya kat sini saya nak bacakan. Jika anda ingin berniaga dan anda mempunyai bakat dan anda ingin sangat belajar berniaga tapi tiada modal wang, Tekun Nasional peruntukan tahun 2013 adalah sebanyak 350 juta ringgit Malaysia. Dan mereka akan wujudkan 250,000 usahawan baru. Mereka sangat ingin memberi peluang kepada kita yang ingin berniaga. Dia tidak kira apa jua bidang perniagaannya. Kita pergi ke tekun. Kita pergi ke tekun. Minta maaf suara saya sekat sikit hari ni. Pergi ke tekun, fahamkan apa yang mereka akan beri. Tanyakan apa yang kita boleh apply. Ya. Tapi doktor, kalau kita lihat berkaitan dengan apa yang ditawarkan oleh pihak tekun, MARA sendiri untuk membantu sama Bumiputera khususnya dalam perniagaan, dan ada kalanya itu sekadar bantuan, yang perlu mendapatkannya adalah individu itu sendiri, usaha individu sendiri. Tapi ada kalanya macam nak menyediakan kertas kerja dan sebagainya, mereka berungut juga tentang hal itu. Ya, itu sebab saya kata nombor 1 adalah modal diri. Apabila kita nak berniaga, kita mesti berniaga kerana kita dah memang tak boleh lagi dah hanya makan gaji. Jadi kita kena mencari mentor-mentor di luar sana. Ramai sangat di tekun sendiri mereka menyediakan mentor-mentor mereka untuk kita. Yang mereka nak kan satu je, dia nak kita ni datang melangkah, kata saya nak belajar. Kemudian kita ada Amanah Ikhtiar Malaysia, AIM pula menyediakan lagi besar Berapa dananya? Jumlah pembiayaan dia adalah 8.2 bilion. Wow.
peruntukan tahun 2013 ni adalah 1.98 bilion. 2 bilion tu dia dah sediakan, dan peserta dia ada 332,000 orang. Dan AIM ini sangat bagus kerana dia memang menyediakan meeting mingguan, bulanan, dan sebagaimana dia nak pegang tangan kita arah supaya kita dapat berjaya. Bukan saja dia menyediakan wang, bagi juga tekun menyediakan juga bimbingan, kelas-kelas, training, latihan semua. Tadi yang kat sini yang hanya perlu adalah modal diri tadi yang saya cakap tadi. Nak dengan tak nak je. Ya, nak dengan tak nak, dan bertahan untuk belajar dan harus ke depan. Dan terlalu ramai yang berjaya setelah menyertai mereka. Kita ada PUNB, kita ada SME Bank, kita ada SME Corp Malaysia, kita ada MITI bagi peruntukan 30 juta. Jumlah dibimbing sekarang 1,480. Lebih 3,000 jenis produk yang dibangunkan di MITI. Kita ada PNS, Perbadanan Nasional Berhad. Mereka ada usahawan franchise. Jadi yang mana usahawan franchise boleh ke PNS, Perbadanan Nasional Berhad. Dia dah luluskan sehingga Disember 2012 ni, dia dah luluskan 215 juta kepada 1,130 usahawan franchise. MARA yang macam you sebut tadi telah beri nearly 2.6 bilion, telah memberikan 7,000 ruang niaga seluruh negara. 190,000 usahawan telah menjalani pinjaman dan kursus keusahawanan daripada tahun 1951 lagi, MARA tahun 1951 sampai sekarang dah biaya banyak lah. Jadi banyak peluang sebenarnya yang macam doktor kata tadi lah. Modal diri tu, nak dengan tak nak. Okey, kita ada 2 orang muda di konti waktu ini bersama dengan Khairul Anwar Syarudin yang merupakan pengurus agensi ataupun penasihat kewangan, dan juga Norizan Ibrahim. Kedua-duanya datang dari Johor Bahru. Selamat datang. Selamat datang mereka adalah usahawan-usahawan muda. Jadi mungkin kita nak dengar daripada mereka kan apa yang menyebabkan mereka melangkah kaki. Kerana sekarang ni kerajaan, badan-badan tertentu, bank-bank ada mengeluarkan pinjaman untuk mereka yang ingin berniaga, tetapi ada juga perniagaan yang tidak perlu mengeluarkan modal, tidak perlu mengeluarkan banyak lah. Contohnya menjadi usahawan sebagai insurance agent ataupun sebagai unit trust consultant. Jadi mereka berdua datang daripada Johor Bahru, merupakan ejen insurans dan unit trust. Jadi yang kerajaan perlukan hanyalah individu untuk kata saya nak berniaga, saya nak berniaga. Jadi apakah yang menyebabkan anda melangkah? Silakan Khairul. Okey, terima kasih Dr. Niki. Okey, seperti mana Dr. Niki kata tadi, banyak kemudahan yang dah diberi untuk kita dapatkan impian kita. Jadi jalan dah pun diberi, so kita sendiri yang kena bertindak. Seperti orang kata action create result lah, betul? So kita kena cari mentor Dr. Niki, cari mentor yang boleh jadikan kita seorang yang hebat. Macam Khairul nak jadi seorang yang hebat, nak berniaga, nak dapatkan impian Khairul akan cari mentor. Mentor yang perniagaan Khairul sekarang, Khairul cari mentor Khairul tu yang boleh bimbing Khairul untuk kerjaya Khairul. Sebab apa, kalau kita tak ada mentor, bila kita dah kelilingi dengan orang-orang yang boleh jatuhkan kita, so macam mana kita nak dapat impian kita, betul doktor? So kita mentor tu memang penting lah untuk Khairul dan juga pada siapa yang nak berniaga. So sekiranya lah pada yang ingin mengubah hidup mereka, mengubah hidup anda, keluarga anda, saya ingin mencari juga konsultan untuk di sebuah bank terkemuka. Boleh hubungi saya di 019-730-7726. Dah macam Dr. Azizan dah kan? InsyaAllah. Jadi Khairul, berapa usia Khairul sekarang? Usia Khairul sekarang kalau ikut tahun bulan 11 ni 27 tahun, Alhamdulillah. Dah dapat apa yang Khairul impikan, dah boleh bahagiakan keluarga dan family semua. Terima kasih jugalah dekat keluarga yang banyak support Khairul. Jadi mungkin Khairul boleh ceritakan sikit dulu Khairul permulaannya bekerja apa, dan apa yang menimbulkan minat untuk di usia yang muda. Berapa lama dah Khairul berniaga?
kira berniaga dah dalam 3 tahun. 3 tahun setengah. Maksudnya dalam usia 24. Ya, 24 tahun. Alhamdulillah. Mula Ya, betul. Sebelum Khairul berniaga, Khairul ada bekerja di sebuah company lah. Ya. So, walaupun bekerja ya, punch card, pagi pergi, balik malam. Tapi, orang kata bulan belum habis tapi gaji dah habis. Ya. Surat hutang sampai, bank ni telefon, itu telefon, semuanya telefon. Sampai handphone tu nak baling ni rasa. Bukan nak baling dah pun. Tapi sekarang Alhamdulillah, tapi sebab apa saya punya action, okay? Saya nak berniaga, saya cari apa yang perlu yang boleh ubahkan hidup saya. Macam tadilah Dr. Niki katakan, dah banyak kemudahan yang dah disediakan. So, dah ditunjuk. So, kita cuma pergi je kat situ. Saya suka ya kita punya tindakan yang kita lakukan. Betul. Itu yang penting sebenarnya. Sebab kalau yang tadi saya bacakan kan, majikan-majikan ni merungut itu ialah kerana graduan sendiri tidak datang dari hati, tak terbit dari hati dia untuk bertindak. Jadi insya-Allah kalau kita banyakkan bercakap tentang berniaga, jom berniaga, mencari mentor yang betul ya. Dan juga bimbingan ya. Sebenarnya banyak peluang yang ada di luar sana ya. Ya, betul. Boleh Khairul ceritakan sekarang saya dengar Khairul telah mempunyai agensi sendiri ya, yang betul. dilaburkan dengan wang sendiri, tiada pinjaman. Ya, ada. Ya. Alhamdulillah. Cuba mungkin Khairul boleh kongsikan. Okey, seperti mana kita buat unit trust lah, investment. So Alhamdulillah saya ada agensi sendiri di Johor Bahru, di UDA. Alhamdulillah. Ada alamat? Alamat ada. Okey, nanti saya akan beritahu. Dan sekiranya mana yang berminat, boleh hubungi saya di 019 7307726. Boleh call. Okey, baik. Alright. Ada seorang lagi anak muda ni, Norizan Ibrahim, yang kawan karib ke apa? Kami adalah rakan kongsi perniagaan. Okey, boleh cerita sikit, kongsi apa yang sedang dilakukan ataupun dijalankan pada waktu ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pendengar-pendengar bernama radio. Okey, nama saya Norizan binti Ibrahim. Sama juga kami daripada Johor Bahru bersama dengan Khairul. Kami gerak daripada pukul 6 pagi tadi. Terus sampai datang sini terus sampai datang ke sini untuk ke udara bersama dengan Dr. Niki. Okey, so pengalaman saya sebagai perunding keuangan di salah sebuah institusi keuangan di Malaysia ini adalah kami berniaga berdasarkan kepada tunjuk ajar daripada sifu kami, mentor kami, juga kami menimba ilmu. Sebab semangat ingin tahu dan juga semangat ingin mendapatkan ilmu yang baru, pengalaman yang baru, itu membuatkan kami melangkah ke alam perniagaan lah. Kalau tadi Hairul kongsikan katanya sebelum ni bekerja makan gaji, agak memerikan ya Hairul ya. Okey, kalau Izan sendiri bagaimana sebelum ini? Macam sebelum ini saya juga seorang yang makan gaji juga, sama juga macam yang lain di luar sana. Cuma kalau makan gaji ni kita terhad dengan income yang kita dapat lah monthly. Kalau kita berniaga ni memang unlimited income. So kalau unlimited income, siapa yang tak suka kalau dia dapat lebihan duit? So dari situlah timbulnya minat untuk berniaga. Kita kerja lebih, kita dapat lebih. Kita kerja lagi, action kuat lagi, so kita dapat lagi lebih lah. Izan beritahu berapakah umur Izan masih Izan mula berniaga, menceburi perniagaan? Okey, saya berniaga di sebagai perunding keuangan adalah pada usia saya 25 tahun. 25 tahun ya? Waktu itu bujang lagi? Ya, masih bujang. Sekarang telah berkahwin? Sekarang telah berkahwin. Dan mempunyai cahaya mata. Ya, dan itu adalah hasil setelah berniaga ya, kehidupan yang lebih baik. Ya, nyata lebih baik sekali berbanding dengan sebelumnya. Ya, saya ucapkan tahniah. Jadi bagaimana? Apa yang menyebabkan anda boleh melangkah? Saya rasa itu yang penting, mungkin pendengar nak dengar, bagi pendengar yang di luar sana sebenarnya bercita-cita untuk berniaga, tetapi mungkin tidak terlangkah itu sahaja. Jadi boleh Izan terangkan, mungkin mengingatkan kembali tarikh yang Izan
masuk berniaga tu? Apa menyebabkan Izan boleh melangkah? Okey, saya suka soalan tu Dr. Niki. Okey, yang menyebabkan saya suka semangat. First sekali semangat kita yang membuatkan kita benar-benar ingin berubah. Maksudnya action create result. Ya. Action yang pertama saya tu pada 1 hari bulan 1 tahun 2009 kalau tak silap saya. Betul. 1 hari bulan 1 2009. Masa tu saya berada di Johor Bahru, masih bekerja di sana, dan pada tarikh itulah saya berpindah ke Kuala Lumpur untuk merubah kehidupan saya daripada sebelumnya kepada yang sekarang lah. So semangat tu dan juga bergaul dengan rakan-rakan yang ingin berubah dan juga ingin berniaga. So di situlah saya punya pengalaman dan attach dengan mentor yang terhebat lah. Ya, jadi kita membicarakan topik 56 tahun merdeka, transformasi ekonomi diri kita, kerana negara kita secara yang kita boleh lihat telah sangat maju. Ya, Segalanya tersedia. segalanya tersedia. Cuma kita sahaja yang kena Cuma bergerak. kita sahaja kena bergerak, ya. Jadi kita tidak boleh duduk dan katakan tak apalah, tunggulah, jangan begitu. Kerana apa? Tahun 2020 akan datang dan Greater KL akan muncul. Sekarang ini juga kita boleh lihat fenomena di mana terlalu ramai orang bergelandangan, tiada rumah, ya, duduk di tepi jalan, tidur di tepi jalan. Kita dah nampak itu. Dan jika kita nampak itu, kita boleh lihat bandaraya New York yang begitu maju, terlalu ramai orang yang tiada rumah, tiada tempat tinggal dan sebagainya. Dan kita kena berhati-hati dari sekarang. Kita kena tingkatkan diri kita supaya ini tidak terjadi kepada kita. Kerana orang yang akan berniaga akan lebih banyak masuk berniaga dan mereka akan berpendapatan yang lebih tinggi. Jadi ini akan memberikan asakan kepada ekonomi dan itulah yang akan menyebabkan inflasi. Ya, inflasi kan ramai orang berpendapatan tinggi. Betul. Ya, jadi kita tidak dapat lari nanti daripada makin naik, meningkat tahap hidup dan kegunaan kewangan yang tidak mencukupi. Kerana itu dari hari ini sempena merdeka pada 31 Ogos. Jadi kita fikir-fikir dan renung-renungkan, kita cari-carikan di dalam kita, naikkan modal diri kita. Itu yang paling utama. Betul. Dan saya suka apa yang Hairul katakan tadi, ya. Kita kena bertindak dan juga kena melakukan satu perkara yang mungkin sebelum ni kita agak anggap sebagai perkara yang mustahil, ya. Tapi yang mustahil tu kita boleh jadikan dia tak mustahil sebab kita ada keinginan untuk mencuba. Okey, dan itu saja masa yang kita ada, Doktor. Terima kasih untuk waktu ni. Terima kasih Hairul, terima kasih Izan kerana kongsi pengalaman anda bersama dengan kami di sini, dan insyaAllah minggu depan. Dan Syahada, bagi mereka yang ingin menghubungi saya untuk berniaga, sila sila menghantar email dr.niki@gmail.com. Ya, saya sedia membantu anda. Okey, insya-Allah. Dan juga bagi saya di Johor Bahru yang ingin mencuburi bidang perniagaan di salah sebuah institusi keuangan di Malaysia sebagai perunding unit amanah dan juga sebagai insurance agent, boleh juga menghubungi saya di talian 012 731 2525 ataupun boleh emailkan resume kepada norizan.cimb@yahoo.com. Okey, baik. Terima kasih. InsyaAllah akan berjumpa lagi dan saya sudilah untuk datang ke konti bernama Radio 24 dari Johor Bahru. Saya memang agak seronok jugalah menerima kehadiran anda dan diharapkan anda maju jaya dan mencapai apa yang anda inginkan. Dan Doktor, insyaAllah minggu depan akan berjumpa lagi. Terima kasih. Wang, dan dengan topik yang lain pula. Jadi teruskan setia bersama dengan kami di siaran bernama Radio 24. Sebentar lagi pukul 12.30 hari untuk Berita 24. Terima kasih kepada anda dan sekian sahaja untuk waktu ini.